technical problem. Okay. So, okay. Semalam kita dah cerita tentang preparation of alcohol. Satu kita nak prepare ethanol lah, betul tak? Kita nak prepare ethanol. Satu lagi kita nak prepare alkohol yang biasa lah, ya? Melalui nak balas that we call as hydration. Hydration of alkene lah, ya? Kita dapat alkohol, ya? Dan juga kita telah belajar tindak balas di dalam alkohol lah. Ada banyak tindak balas yang kita dah belajar dalam alkohol lah, ya. Okay. So ada sesetengah tu adalah ulangan terhadap apa yang kita dah belajar pada awal lah, ya. Okay. Ada setengah tu adalah tindak balas yang baru, ya. Balas yang baru lah. Alright. So mari kita tengok kita tengok. Okay, dalam soalan 5 ni, ya. Okay, dalam soalan 5 dalam soalan 5 tu, okay, soalan 5 ni adalah berkaitan dengan tindak balas dan juga preparation of alcohol lah, ya. Okay, mari kita lihat tindak balas yang pertama. Okay, tengok tindak balas yang pertama. Saya tengok, apa tak saya nak select. Okay. Okay, dalam soalan nombor 5 ni, okay, kamu dikendaki untuk menuliskan, to write the complete equation. Ya, maksudnya kena ada dia punya side product sekali lah. For each of the following reaction. Okay, so kita ada butanol heated with acidified KMnO4. So acidified KMnO4 ni adalah sejenis strong oxidizing agent lah. Ingat balik lah, ya. Oxidizing agent kan. Oxidizing agent ada dua jenis. Satu, kita ada strong oxidizing agent. Satu lagi kita ada mild oxidizing agent. Ya. Okay, strong oxidizing agent ada macam-macam. So satu, kita tengok, kita senaraikan pilihan strong oxidizing agent sambil kita buat reaction ni, sambil tu kita buat revision lah, ya. Strong oxidizing agent yang pertama kita ada acidified heated KMnO4. Ni bukan Bayer tau. Kalau Bayer, apa dia Bayer? Kalau Bayer ialah alkaline cold diluted KMnO4 juga. Tahu. Tapi yang ini acidified, acidic, ya. Lepas tu kita ada dichromate lah, Cr2O7. Ini it can be potassium, ya. Boleh jadi acidic lah, dalam keadaan acidic. Boleh juga terdiri daripada sodium dichromate, ya. Ataupun boleh terdiri daripada H2Cr O3, chromic acid lah. Ini adalah strong oxidizing agent. Okay, mild oxidizing agent senang je, dia ada satu je, that is the PCC. Ya, PCC lah. PCC dalam dichloromethane, ya, in the dichloromethane lah, ya. Okay. Jadi apa yang kita ada, ya, apabila kita tindak balaskan di antara oxidizing agent with the alcohol. Kalau primary alcohol, okay, dengan strong oxidizing agent, dia jadi carboxylic acid. Ni primary alcohol. Okay, dengan strong oxidizing agent, dia jadi carboxylic acid. Dia tak sama. Okay, kalau primary alcohol dengan mild oxidizing agent, dia akan jadi aldehyde. Kena ingat ni lah, ya. Okay, secondary alcohol dengan strong oxidizing agent or mild oxidizing agent,
both akan jadi ketone. Akan jadi ketone lah. Ya. Akan jadi ketone. Tersedia alkohol. Ya. Strong oxidizing agent ataupun mild oxidizing agent memang no reaction lah. Dia tak ada tindak balas. Ya. So sekarang ini kita ada 2-butanol. 2-butanol is a secondary alcohol. Ya, secondary alcohol with strong oxidizing agent. Okay, dia akan menghasilkan ketone lah. Ya, dia akan hasilkan ketone. Alright. Mari kita lihat apa yang berlaku. Kita tuliskan tindak balas dia. Sambil kita tengok, sambil tu kita akan buat reaction lah. Okey, jadi dia minta kita menuliskan complete equation. So sekarang kita ada 2-butanol. Okey, so 2-butanol. Ini kita ada 2-butanol lah. H, OH. CH2, CH3. Okey, kita tidak balaskan cara penulisan dia macam mana. Ambil KMNO4 sebab ini reagent dia. Okey, letakkan acidic ni. Acidic, letakkan atas arrow. H+, kita akan buat tanda simbol yang 3 segi tu. Ya. Ataupun nak tulis heat pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis ni pun boleh, nak tulis heat pun boleh. Sebab dalam organik, secara globalnya lah, kita katakan bahawa simbol yang ada 3 segi ni, kita katakan dia simbol heating lah. Ya. Okay. So, apa yang berlaku ialah this is the secondary alcohol. Secondary alcohol dengan any oxidizing agent, mild or strong oxidizing agent, dia akan, apa terjadi ialah karbon ni tak berubah. Yang berubah di sini, buang H. Dan karbon itu akan menghasilkan C double bond O. Okay, dapat CH2, CH3. Okay. Mn dia akan jadi Mn2+. Ini apa yang berlaku lah kepada Mn ya. Selalunya memang kita just nak tengok organic compound je lah. Tapi kalau dia kata complete equation, then you have to put the side product. Macam tu. Okay. Boleh tak? Okay ke tak okay? Okay ke tak okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Kita tengok yang kedua pula. Kita ada 2-propanol. Okay. Ada 2-propanol. Saya record dah kan. Tak apa ya. Okay. Kita tengok yang kedua. Kita ada 2-propanol. Okay. 2-propanol ni strukturnya macam mana? Propanol. This is the structure of 2-propanol. Okay, kita panaskan dia dengan concentrated H2SO4 and then we have to heat. Kita letakkan simbol heating kat sini. So kita tahu bahawa alkohol ni dengan concentrated H2SO4, apa yang berlaku ialah akan berlaku tindak balas elimination. Kita buang. Ini dehydration. Ini kita belajar kat mana ni? Masa bila kita belajar? Kita belajar ni dekat dalam alkene. This is the preparation of alkene lah. Ya? Kita buang H, kita buang OH. So, apa kita akan dapat ialah kita akan dapat CH2 ni kan double bond. C dah buang OH dia. Tinggal satu H je lah. Lepas tu dapat CH3. Boleh buang dekat sini and also boleh buang dekat sini. Betul tak? This is the concept yang kita dah belajar di dalam alkene lah. Ini kita dah belajar dalam alkene. Ya? Okay. So sekarang kita juga boleh buang dekat belah sini ataupun buang dekat belah sini. Okay. So kita akan dapat CH2 buang dekat belah lagi satu tu. Tetapi kalau kita tengok apa CH2. Tapi adakah ini dengan ini compound yang sama? Sama ke tak sama compound tu? Wah. Tak sama? Sama. Sama ke tak sama? Sama. Yang ini apa nama dia?
Ni apa nama dia? Ni nama dia adalah 1, 2, 3. 1 propene. Yang ni nama apa? 1, 2, 3. 1 propene juga. Propene lah. Kan? Okay. So adakah dia molekul yang sama? Ya, dia molekul yang sama lah. Macam kita terbalikkan lah kan. Macam kita terbalikkan. Contoh dengan. Okay. Mana dia? Saya kena mouse saya rosak lah pula. Saya kena pakai mouse kat sini. Okay, kamu tengok ni kan. Tengok ni. Ni Vivo je lah phone saya kan. Tak lah. Ni phone saya kan. Betul tak? Kalau saya tukar terbalikkan macam ni. Ni apa? Ni pun phone saya juga lah. Maksudnya macam tu lah. Kan tadi propin tu kita tengok dekat sebelah ni. Ni apa? Ni phone saya kan. Betul tak? Kalau yang ni. Ni phone saya juga kan. Macam tu lah. Maksudnya kan kalau kita tengok. Okay. Kalau kita tengok tadi tu. Okay. Kalau kita tengok. Okay. Ini kita tengok daripada belah sini yang yang ni kita tengok daripada belah sini. Benda sama je. Ya. Nama sama, asalkan nama sama dan the molecule is the same lah. Ya. Macam tu lah. Ya. Jadi sebenarnya dapat satu produk sahaja. Produk sajalah. Ya. Okay. And juga side product sebab dia nak complete equation tu. So dia punya side product adalah plus dengan buang H, buang OH, dapat air lah. Ya. This is the equation lah. This is the complete equation lah. Ya. This is the complete equation. Bolehkah? Okay tak? Ni complete equation lah. Serabut. Dia tak payah tulis minor dengan major, madam. Minor dengan major tu yang mana satu minor? Air Oh, major dengan minor tadi tu. Kenapa ada major dengan minor? Dapat yang ni kah? Yang ni kah? Yang ni minor dia kah? Tak, ini dengan Minor ni. dengan major tu kalau bahan dia lain Kalau bahan dia lain, kalau macam major dengan minor tu contohnya kalau kita ada macam ni. Saya ambil contoh lain ya. Ini kita ambil contoh lain tau. Ada major minor tapi yang ini sebab dia ada satu produk je. Yang ni dia dapat satu produk. Mouse saya rosak lah. Okay, kalau kita ada major dengan minor tu contoh dia yang macam ni. Contohnya katalah saya ada CH3 H Okay. Yang ni kita boleh buang kat mana? Yang ni kita boleh buang dekat good question lah kan. Okay. Buang kat sini dengan buang kat sini. So kalau buang dekat tempat 1, ni buang kat tempat 2. Okay. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. So produk dia akan dapat tambah dengan concentrated H2SO4. So kita akan dapat produk dia. Double bond CH CH2 CH2 plus dengan CH2 Aku soalan kamu tempatnya kamu memorize. Yang ni kita kalau macam ni kita akan dapat 2 produk lah. Ya. Macam ni kita dapat 2 produk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So kalau kita tengok. Kalau dalam kes soalan ini. Ya. Kita akan dapat 2 produk. Sebab kalau kita tengok. Kita akan dapat double bond bila buang dekat kawasan 1 ni, kita akan dapat double bond di antara carbon 1 dengan carbon 2. Tahu? Tapi kalau buang dekat kawasan yang kedua ni,
kita akan dapat double bond pada double bond di antara karbon 2 dengan karbon 3. Jadi compound ini dengan compound ini dia tak sama tau. Compound ni nama dia apa? 1, 2, 3, 4. Ni nama dia 1 butene. 1 butene. Yang ini namanya 2 butene. 1 butene dengan 2 butene adalah different compound. Macam ini. Ini compound yang sama. Maksudnya dalam tindak balas ini, kita hanya dapat satu produk saja. Kita hanya dapat satu produk saja. Tapi kalau dalam tindak balas ini, kita akan dapat berapa produk? Dapat 2 produk lah. Bila dapat 2 produk, barulah kita ada major and also the minor. Yang ini kita hanya dapat satu produk je. Memang satu produk je lah. Kenapa dia satu produk je? Walaupun boleh buang kat 2 tempat ni. Sebab bila buang dekat sini, buang dekat kawasan 1, buang dekat kawasan 2, dia akan menghasilkan 1 propene. 1 propene, dapat 1 propene. Buang kat sini pun dapat 1 propene juga. Dapat compound yang sama, 1 propene, 1 propene. Propene, kalau nama dia propene, yang ni nama dia propene, mestilah dia yang samalah. Cuma mungkin dari segi penglihatan kita pusing kan. Kita tengok ni belah sini, tengok ni belah sini. Sebenarnya dia dapat 1 propene lah. Maksudnya kita hanya akan dapat satu produk sahaja dalam tindak balas ini. Ya. So dia tak ada major, no major and minor lah. Tak ada. Tapi kalau dalam kes soalan ini, okay, berapa produk yang kita akan dapat? Kita boleh buang H dengan OH kat sini, buang H dengan OH kat sini. Kita akan dapat satu, kita dapat 1 butene, satu lagi kita dapat 2 butene. So, kita akan dapat 2 produk. 2 produk akan ada major and minor. Yang ni lah ikut Saizah tu nanti. Nampak tak ni? Ini kita bulatkan the double bond, kira dia punya alkyl group kan. Kira dia punya alkyl group. Ini alkyl group dia ada 2. Yang ini alkyl group dia hanya ada 1. Jadi yang menjadi major adalah 2 butene lah. Minor adalah 1 butene. Faham tak? Okay ke tak okay? Faham, Madam. Thank you. Faham ke tak? Faham. Welcome. So dalam okay. Ya. Yang lain-lain ada nak tanya tak? Ada ya. Okay. So kalau kita tengok untuk tindak balas yang kita ada ni, kita hanya akan dapat satu produk sajalah. So kita tak ada major and tak ada minor. Tapi dalam kes soalan lain kemungkinan akan ada major and also ada minor lah. Ya. Macam tu. Alright. So mari kita tengok soalan yang lain. Okey. Seterusnya kita tengok tindak balas yang C pula. 2-methyl 1-propanol. Struktur dia 2-methyl 1-propanol. Macam mana struktur 2-methyl 1-propanol? 1-propanol parent dia ada 3 karbon lah kan. OH berada pada karbon 1. Sebab 1-propanol tu ya. Okey. So pada karbon 1 ada OH. Pada karbon 2 ada metil. Ada CH3 lah ya. Okey. So pada karbon 3 ada CH3 sahaja. Alright. So sekarang kita tindak balaskan dengan K2Cr2O7. K2Cr2O7 ni apakah jenis reagent? Apakah reagent K2Cr2O7? Tadi sebut. Apakah reagent K2Cr2O7? Strong. Oxidizing agent. Wow, pandai saya. Strong oxidizing agent. Ya Allah, bestnya kamu sebut je kamu dah boleh ingat kan. Seronok lagi. Best. Strong oxidizing agent. Okay.
Kalau strong oxidizing agent ni apa yang dibuat terhadap primary alcohol? Dia tukarkan primary alcohol menjadi Carboxylic carboxylic. acid. Pandai. Carboxylic. Nak belanja ke kamu makan? Ni siapa ni? Tengok sikit. Nak belanja makan lah. Mak kata. Siapa yang jawab tadi? Tak. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Nak belanja makan ni. Kan? Siapa jawab tadi? Alah, mana pula? Ini ni? Siapa jawab? Nurin dengan Anis, madam. Nurin. Nurin? Anis. Nur Anis. Okey, nanti saya belanja makan tau. Hari ni Tahu, beli sendirilah nanti saya bagi duit Okey, good. Saya suka, seronok. Okey, set mana tadi saya punya tu? Okey. Alright. So, kita tengok nanti PM saya tahu Nurin dengan Anis okey. So, kita ada strong oxidizing agent. Okey, apa yang strong oxidizing agent buat? Dia akan menukarkan primary alcohol menjadi carboxylic acid. Sebab ini kita ada primary alcohol lah. This is a primary alcohol. So kita tambahkan dengan macam mana cara penulisan dia. Macam cara kita nak tulis dia. Plus dengan K2 Cl2O7. Okay. Acidic. Kita kena letak sebab dia kata kat sini acidic. Lepas tu dia tulis heat kat sini. Betul tak? You have to put heat lah. Nak tulis yang simbol anak 3 tu pun boleh ataupun tulis heat. No problem. Mana-mana satu pun boleh. Nak tulis ini pun boleh. Or tulis simbol triangle ni. Simbol triangle. So apa terjadi kat sini? Apa terjadi kat sini? So yang ni sama je, tak berlaku apa-apa perubahan. Okay, so kita akan dapat CH3. Okay, dekat karbon yang ini dia berlaku perubahan. Dia akan jadi C double bond O OH. Lepas tu dapat Cr3+. Ion Cr2O7 ni ditukarkan menjadi Cr3+ lah. Macam tu. Boleh ke? Tak boleh. Okey ke tak okey? Ada apa nak tanya ke? Nak tanya? Okey. Sajalah nak tambah soalan. Saja nak tambah soalan. Okey. Kita ada strong oxidizing agent kan? Okey. Nak balas dengan primary alcohol dapat carboxylic acid. Okey. Ini kalau kita ada yang ini primary alcohol. Ini kita ada primary alcohol. Kita tidak balaskan dengan PCC. Ini saja saya tambah soalan lah. Okey, kita tambah dengan PCC. Apakah ni cara penulisan PCC. Apakah terjadi kepada alkohol ini? Dia tukar jadi apa? Orang lain lah pula. 3 orang lah. Nuri tak payah jawab lah. Okey, orang lain pula. Okey, kau nak jawab? Boy lah pula, boy. Tak nak pergi belanja ke? Aldehyde madam. Dia jadi pandai. Dia akan jadi aldehyde. Kejap Alamak, mana sebenarnya? Dia akan jadi aldehyde. Betul? Dia akan jadi aldehyde. Ni siapa? Saya tak nampak ni sebenarnya. Saya tak tahu apa yang cakap. Okay. So dia akan jadi, dia ada OH kan? Daripada OH ni ditukar jadi C double bond O. Lepas tu H ni maintain. Tapi H ni dah tak ada lah. Sebab bila dia dah form double bond, bila dia form double bond dengan O, carbon ni dia akan ada 5 bonding. So H ni akan tersingkir lah nanti. H ni nanti akan tersingkir dalam produk. H ni maintain lah. Salah satu H lah dia maintain. Okay. NO dia akan tukar jadi C double bond. Dia akan jadi aldehyde lah. Ini
tindak balas di antara primary alcohol dengan strong oxidizing agent. Kalau primary alcohol dengan mild oxidizing agent, dia akan menjadi aldehyde. Ya, dengan strong oxidizing agent dia akan jadi carboxylic acid. Beza lah tu. Ya. Itu adalah perbezaan dalam tindak balas di antara jenis-jenis oxidizing agent. Boleh? Okey. Siapa jawab yang ketiga tu? Siapa jawab aldehyde tadi? Siapa jawab? Nuri Yanggi jawab lah. Fariha? Siapa jawab tadi? Tak tahu lah pula. Nanti PM ya? Diam-diam je lah. Okay, nanti PM. Alright. So, itu untuk tindak balas yang ketiga lah. Ya. Okay, next kita tengok. Tindak balas 1,2-ethanediol with sodium. Ini tindak balas dengan metal. Ya, tengok balik ya, tindak balas dengan metal. Saya nak buang dulu. Hari Jumaat ni jangan lupa tau, kita ada practical test. Tengok balik video-video yang saya dah berikan kepada kamu. Ya, video-video lama pun, practical video-video yang lab report dulu pun, tengok balik lah ya. Cuba scroll balik ke atas. Ya. Kalau nak saya boleh je hantar balik link-link untuk video YouTube tu. Ya. Kalau nak beritahu saya lah. Kalau tak nak tak apalah, kamu carilah ke atas ya, scroll balik ke atas tu. Okay. Right. So kita ada sekarang kita ada 1,2-ethanediol. Macam mana struktur 1,2-ethanediol? 1,2-ethanediol, ethane kan dia ada 2 carbon. Okey, pada carbon 1 and carbon 2 ada OH, diol kan. So this is the structure of 1,2-ethanediol. Ya. Tindak balaskan dengan sodium. Okey, jangan lupa tindak balas. Okey. Tindak balas di antara alkohol dengan metal. Ya. Akan menghasilkan produce salt and also hydrogen gas. Tahu? Alkohol plus metal dia akan menghasilkan salt and also the hydrogen gas lah. Ya. Okey. Salt itu macam mana kita boleh dapat? Kita akan dapat pada bahagian O ni. O ni nanti dia akan jadi minus. O ni dia akan jadi minus lah. So kita akan dapat, apa yang kita akan dapat ialah O akan jadi minus, gantikan dengan Na. Boleh tulis macam ni. Ataupun, okay, tanpa charge pun boleh. O, Na. Jadi ONA. So nak tulis O minus Na ataupun nak tulis ONA saja pun boleh, tak ada masalah. Ya, tak nak tulis minus tu. Kalau kamu tak nak tulis minus, semua tak ada tulis. Ya, maksudnya kalau tak nak tulis yang negatif, jangan tulis positif lah. Ya, okey. Tapi kalau nak tulis, tuliskan kedua-duanya lah. Jangan tulis O, Na plus. So, salah lah ni. Cara penulisan garam kita salah. Ya, okey. Kalau nak tulis positif, kena pastikan ada negatif. Oh, kalau tak nak tulis, tak payah tulis terus. Tulis je ONA. Ni. Dan juga, apa yang kita akan dapat ialah, you also can get the hydrogen gas. Boleh tak? That is the reaction between alcohol and the metal lah. Ya. Metal ni yang kita belajar adalah metal group 1 and group 2. Okay, so kita ambil contoh. Kalau kita ambil contoh untuk group tu, macam mana cara penulisan? Group tu ni dia lain sikit sebab dia ada 2 charge dia ada 2 positif. Ya. Jadi sekarang kalau kita tengok, copy. Okay, so katalah saya gunakan group tu, saya pakai Mg lah. Ya. Apa yang berlaku ialah, okay,
Mg ni 2 plus tau. Jadi kita ada H, O, dia Mg 2 plus. O minus, ini O minus. Macam mana kita nak buat ni? Kita letak 2 lah kat situ, Mg. Ya. Oh ni problem pula ni ya. Susah sikit ni. So ini dalam bentuk garam lah ya. So O minus kan ini sebab O minus ni ada 2 ya. Kita kena ada 2 lah sebab Mg akan adalah 2 plus. Kalau dia negative 1 positive 1 dia senang nak cara nak penulisan dia senang sikit lah ya. Tapi kalau kita ada tidak balaskan dengan group 2, so we have to put 2 lah ya. Kita tak boleh letak Mg kat sini je, tak boleh letak OMg. No salah lah sebab ini negatif 1, ini positif 2. Kalau macam ni salah lah ya. Kita kena tulis cara penulisan dia macam ni ya. Dan produce juga hydrogen gas. Alright, that is the reaction of alcohol with metal. Yeah. Okay, the next one kita ada tindak balas di antara glacial ethanoic acid. Kita ada glacial ethanoic acid. Saya nak padam dulu. Okay, glacial ethanoic acid tu maksudnya apa? Ini dari segi purity lah, dia punya tu pure lah, ethanoic acid. Ethanoic acid adalah ethane, 2 karbon yang ada functional group of carboxyl lah ya. Reaction dengan 2-propanol. Okay, 2-propanol, the structure dia macam ni lah. Ni OH. Okay, tindak balaskan dia, apa yang berlaku ialah buang OH, buang H. Macam ni, ini yang berlaku lah ya. Lepas tu karbon-karbonil ni nanti akan attach kepada karbon-karbonil ni nanti akan attach kepada O. Ni cantum. C ni nanti cantum dekat O. Okay, kita tengok produk dia. So, kita tengok produk dia, akan dapat. Okay, yang ni kita ada CH3. CH3 lah. Lepas tu, ini kita ada C double bond O. Kan, C double bond O yang ni lah. Lepas tu yang ni terus cantum kepada O yang ni. Cantum dekat O. O yang ni lah. Okay, dekat O ni ada C. Ada C yang ni. Ada C yang ni lah. Okay, dekat C yang ini ada CH3, ada CH3. Okay, ada CH3, ada CH3. Lagi dia ada apa? Dia ada H. This is structure yang kita akan dapat lah. Ya. This is the product yang kita dapat dalam tindak balas. Ini adalah tindak balas esterification. Ini adalah tindak balas esterification. Tindak balas pengeksteran. Menghasilkan ester lah. Jadi maksudnya sekarang kalau kita tengok tindak balas di antara carboxylic acid dengan alkohol. Okey, dalam ni dalam present ni kita letak apa ada atas arrow kena letak H+. Sebab kita menggunakan acid sebagai catalyst. Ya, acid sebagai catalyst lah. So this is the product yang kita akan dapat lah. This is an ester. Ya. Kita produce an ester lah. Ya. Alright. Boleh tak? Okey ke tak okey? Faham ke tak faham? Boleh Boleh. Boleh Okey. So seterusnya mari kita tengok soalan yang ke-6 lah. Okey, mari tengok soalan yang ke-6. Okey. Okey, tengok soalan yang ke-6.
The structural formula of alcohol A. Alcohol A is given below. Ya, is given below lah. Ya. Okay. Saya suka menyonteng dekat sini. Ya Allah. Lupa nak slide. Oh saya. Saya punya mouse ni hari ni rosak lah pula. So saya ada compound ni Okay. Kita ada compound A yang diberikan kepada kamu. Okay. Give the IUPAC name of A. So nak dapatkan IUPAC name of A tu, ya. So nak dapatkan IUPAC name of A, apa buat ialah kita kena cari rangka yang paling panjang yang mengandungi OH lah. Ya, rangka yang paling panjang yang mengandungi OH. Okay. So dia kemungkinan macam mana kita nak dapat yang paling panjang yang mengandungi OH? Dia kena lalu kat sini lah. Dia kena lalu dekat sini. Ini kan. So ini lalu sini. Kalau lalu sini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Okey. Yang ni kalau lalu atas 7, 8. So inilah. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini paling panjang lah. Maksudnya this is the parent lah. Ini parent dia. Tak. Jadi nak start calculation kena start daripada belah sini lah. Ya. Kenapa start daripada belah sini? Sebab dia akan memberikan numbering yang rendah untuk OH. Tapi kalau start daripada sini kita akan dapat OH tu duduk pada carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan numbering yang 6. Yang ni kalau kat sini kita ada 3. Ya. Pada kedudukan ketiga. Maksudnya kalau ikut kat sini, kalau kita ikut numbering kat sini, kita akan dapati dia adalah parent dia adalah the parent adalah 3 octanol. Sebab dia 8 kan. Dia adalah 3 octanol because the OH is at carbon 3. Okay. Dekat carbon 4 ada metil. Dekat carbon 6 ada metil juga. Kan? Ada metil juga. So, apakah nama dia tu? Ya. Substituen dia berada pada carbon 6 dengan carbon 4. Carbon 4 and carbon 6 ada metil. Kan? So, cantumkanlah substituen dengan parent. Kan? Okey. Jadi apakah nama itu? Kita ada 4, 6 dimethyl ya, 4,6 dimethyl 3 octanol. Ya, okay, give the ionic name of it dah lah ya. Okay, classify A primary ke secondary or tertiary? Tengok kat sini. Apakah jenis alkohol tu? Primary, secondary or tertiary? Ni kah? Jawab kan? Jawab kan? Tak nak jawab? Tak nak jawab? Ridwan? Secondary. Apa dah? Apa dia Anis? Secondary alcohol. Secondary alkohol, pandai. Okey. Dia adalah sejenis secondary alkohol. Kenapa dia secondary alkohol? Because the OH ni bonded kepada carbon yang ni. This is secondary carbon lah. Jadi ini adalah sejenis secondary. Nampak tak tulis 2 degree secondary alkohol. So sama ada kamu tulis 2 degree ataupun tulis secondary alkohol. Dua-dua boleh lah. Memang satu tak apa ya. Okay. Seterusnya.
Okey, mari kita tengok soalan seterusnya tu. Okey. Oh, tak nak lah. Saya tak nak pakai ni. Saya nak tulis. Ya. Sekejap CH3. Ni carbon 1. Carbon 2. Carbon 3. Carbon 4. 5. 6. 7. 8. Okey. Saya expandkan. Okay. Yang ni dia kata give the major product of dehydration. Dehydration of A. Dehydration of A tu maksudnya kita tambahkan dia dengan concentrated H2SO4. Yang ni kita dah belajar yang dapat major minor, major and minor lah. Yang tu ya. Okay. Yang ini adalah nak prepare alkene. Ini kena follow Side-Zaff rule. Ini tidak balas ini adalah tidak balas yang kita dah belajar semasa alkene. Ya. Okay. So sekarang kita nak buang H, kita nak buang OH. Boleh buang dekat sini ataupun buang dekat sini lah. Ya. Kita boleh buang air ya daripada okay. 4, 5, 6, 7. Ouch, tertinggal lagi satu ya. Okay. So sekarang kita boleh buang H dengan OH daripada karbon 2 dengan karbon 3 ataupun daripada karbon 3 kepada karbon 4 ya. So apakah produk yang kita akan dapat bila kita tidak balaskan dia? Okay. Kita nak dapatkan dehydration, kita kena tambahkan dengan concentrated H2SO4 ya. Sebab tak muat saya tuliskan ke bawah lah ya. Okey. Panaskan. Okey. Apakah hasil yang kita akan dapat? Kita akan dapat alkene lah ya. Kita akan dapat alkene. Saya nak clearkan ni. Okay. So, kita akan dapat alkene. Okay. Kita akan dapat alkene pada kalau kat sini carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, 5, 6, 7, 8 kan. So alkene akan terbentuk pada carbon 2 and also carbon 3 lah. So buang H dengan buang OH kat sini. Boleh juga kita buang H dengan OH di antara carbon 3 and carbon 4 ya. Carbon 3 and carbon 4. So produk yang kita akan dapat? CH3 So double bond boleh juga terbentuk di antara carbon 3 and 4. Kat sini kita dapat carbon 2 and 3. Double bond terbentuk sebab kita buang H dengan OH dekat sini lah. Carbon 3 and 4 pada double bond terbentuk pada carbon 3 and 4. Yang kita buang H dengan OH kat sini. So kita akan dapat dua produk kat sini. Ya. Ni kita akan dapat dua produk lah. Ya.
Dia minta kamu bagi major produk. Yang mana satu major produk? Macam mana kita nak tentukan dia major produk? Kita bulatkan alkin. Squarekan pun tak apa juga. Ya. Okay. Lepas tu kita kena kira dia punya R lah. R dia yang ni lah. The whole thing. Ini. Kalau yang ni pula, R dia ini, dengan yang ni. So, kalau ini saya letak compound A, ini compound B. Yang mana satukah major product? B. A ke B? B. B. Kenapa B? Sebab ada Banyak Sebab dia ada banyak R. Kita follow apa rules yang menentukan major and minor product ni? Side-Zeph rule. Side-Zeph rule. Side-Zeph rule. Okay. Kita follow what we call as side-Zeph rule. Masih apply apa yang kita dah belajar dalam alkin lah. Ya? Masih kita apply lagi ya. Nanti bawa ke depan pun nanti kita akan jumpa benda yang sama. Lebih kurang je. Organic ni dia macam repeat lah banyak tau. Dia astro sikit kan. Dia repeat. Nanti kamu akan belajar dekat depan kamu akan jumpa alkohol juga tapi mungkin jumpa benda lain tapi guna alkin balik lah macam tu ya. So kita habis soalan number 6 ya. Soalan number 6. Alright. Okay, penat ke? Tak penat? Ini jawapan lah. Okay, kita buat soalan nombor 7. Kita sambung terus boleh ha? Okey ke tak okey? Sambung terus dengan number 7. Terus dengan number 7 lah ya. Penat ke tak penat? Take 5 ke? Okey. Ataupun kita bintang lagi satu and then kita stop. Okay. Nombor 7 je and then kita stop lah. Nanti kalau ada masa lagi kamu buat revision untuk saya sebenarnya nak minta kamu buat revision untuk amali ni practical test sebab banyak tu markah 25 markah kan. So payah pula saya. Nanti kalau tak tahu jawab kamu PM je lah saya. Kan? Ada lecturer lain tu student dia pun PM dia punya lecturer kan. Madam jawapannya apa ni? Kan? You all tak PM saya pun masa jawab kan. Diam je. PM dia dekat dalam group, tak ada masalah. Sebab masa tu je lah. Aku record pula ni. Kita baik ni. Nanti PM lah. Ayo, madam ni tak senonok. Okay. Okay. Nanti kita cerita masa tak record. Alright, mari kita tengok show the preparation of 2-methyl. Kita bincang lagi satu soalan. Lepas tu kita stop ya. Boleh tak? Okey ke tak okey? Bincang lagi satu soalan nombor saya pun ya. Okay. Okay. Alright, mari kita tengok show preparation of 2-methyl 2-propanol from an alkene. Daripada satu alkene ya. Okay, so 2-methyl 2-propanol. So structure 2-methyl 2-propanol tu macam mana rupa dia? Ni kita ada CH3 OH. Kan? So ini adalah 2-methyl 2-propanol. Lepas tu dia minta kamu sediakan alkohol ini daripada satu alkin. So kalau nak prepare alkohol ini daripada satu alkin, dia punya rangka karbon mesti sama lah. Mesti rangka karbon sama. Tak boleh kamu ambil rangka karbon macam gini nak dapatkan alkin yang ni. Salah lah. Betul tak? Rangka karbon dia mesti sama. So rangka karbon dia macam gini. Dia macam gini lah. Okay. Jadi sekarang OH masuk dekat sini lah. Kan? Jadi masuk dekat sini maksudnya kita boleh letak double bond dekat sini ataupun dekat sini. Sebab dia sedianya alkin. Katalah saya nak letak dekat sini. Kan? Okay. So kat sini saya ada H, saya ada H. Ini CH3 lah. So ini kita ada CH3. Okay.
So macam mana nak dapatkan alkohol daripada alkin? Kita tambahkan dia dengan air lah. Air dalam acidic. Ini kita jumpa dah tindak balas ni, kita jumpa. Ini kalau dalam alkin kita jumpa tindak balas ini namanya hydration. Tambah air, hydration. Tambah air kepada alkin jadi alkohol. Ya. So ambil alkin, tambahkan dengan air, tapi jangan lupa letakkan acidic. Letakkan dalam keadaan asid lah. Ya. Without the acid, tindak balas tu tak berlaku. Ya. Air dalam keadaan acidic, ya, tambah H2O. H plus tu kena letak atas arrow. Okay. So apa yang berlaku? H akan pergi kepada karbon yang kaya hidrogen. OH pergi kepada karbon yang kurang hidrogen. This is follow Markov-Nikov. Ya, Markov-Nikov lah. So dapatlah. Dapatlah alkin ini. Dapatlah alkohol ini. Boleh Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Okey. Ya, okey. Seterusnya kita tengok diberikan cyclopentin, dihasilkan cyclopentanol. Okey, cyclopentin. This is the cyclopentin. Okey, cyclopentin. Okey, nak dapatkan cyclopentanol. Okey, nak dapatkan cyclopentanol lah. Ya. So apa buat? Sama jugalah, tambah air. Acidic. Dan sebab daripada alkin, memang kita boleh dapat alkohol melalui tindak balas yang kita namakan sebagai hydration lah. Ya, hydration. Macam itulah. Ya. Okey. So, satu lagi the last one. Ya. Right. So last one, the other. Okay. 1-ethyl, 1-cyclobutanol. Okay. So structure dia daripada suatu alkin. Kita nak dapatkan cyclobutanol. This is the structure of cyclobutanol. One ethyl, CH2, CH3. 1 cyclobutanol. Kita nak dapat inilah. Ya. So, kita nak prepare daripada alkin. Kita nak prepare daripada alkin. Ya. Okay. So, so mana kita nak letak double bond ni? Mana kita nak letak double bond? Kita mungkin boleh letak double bond dekat sini. Betul? Kalau kita letak double bond sebab dia masuk OH kat sini kan. Ataupun kita mungkin boleh letak double bond dekat sini. So mana kita nak letak ni? Untuk dapatkan yang ni. Tambahkan dengan air lah, of course lah. Tambah air acidic. So mana kita nak letak? Letak sini ke letak sini? Which one? Letak mana? Letak mana boleh? Yang ni pun boleh? Yang ni pun boleh? Okay, mari kita tengok. Kalau saya letak saya letak dekat sini. Okay. Dia kena ikut Markov-Nikov lah. H masuk sini. H masuk sini. Kan? Dapatlah produk ni. Ataupun kalau saya kalau saya letak dekat sini. Okay, double bond kat sini. H masuk kat sini. OH masuk kat sini.
Dapat tak? Sama tak? Jadi jadi kalau nak dapatkan 180 cyclobutanol ni, kita boleh gunakan alkin ini ataupun kita boleh pakai alkin ini. Pilih salah satulah dalam jawapan ini. Ya. Dua-duanya boleh digunakan untuk menghasilkan 1-etil 1-cyclobutanol. Faham tak? Okey ke tak okey? Sebab dia kena follow Markov. Dia kena follow Markov-Nikov. Ya, kedua-duanya follow Markov-Nikov lah. Ya. Okey ke tak okey? Boleh tak? Okey. Okey, madam.